Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafika binti Alauddin yang memegang kad nombor matrik KBJ 2208102112. Kumpulan kami dari Seksyen 5. Pada tugasan kali ini, kumpulan kami telah memilih tajuk Ekonomi Islam. Ekonomi Islam ialah al-iqtisad yang bererti berjimat-jimat ataupun kesederhanaan dalam bahasa Arab, iaitu suatu situasi di antara kekurangan dan pembaziran. Ia merujuk kepada pengurusan pembelanjaan yang baik bagi memenuhi keperluan hidup. Walaupun begitu, penggunaan al-iqtisad bukan bermaksud pasif dalam usaha mengatur urusan kehidupan manusia, tetapi memberi makna bagaimana kita melaksanakan usaha mengikut peraturan ke arah mencapai matlamat dengan cara yang berhikmat. Selain itu, ekonomi Islam juga membawa maksud suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam soal mengguna dan menguruskan sumber-sumber alam untuk kepentingan diri dan juga kepentingan masyarakat bagi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ekonomi Islam juga dianggap satu pemikiran dan ajaran yang bergerak dalam asal falsafahnya yang tersendiri berasaskan panduan Al-Quran dan Al-Hadis serta dinamis, memberi ruang untuk berkembang mengikut perkembangan ekonomi semasa. Ekonomi Islam terbentuk melalui ajaran Islam yang sentiasa terikat dengan asas dan prinsip yang tersurat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia bukan satu ideologi ataupun pemikiran bebas yang tidak ada panduan. Ini berbeza dengan ekonomi konvensional yang mementingkan kepuasan kebenaran semata-mata, tidak mengakui kewujudan Tuhan, sekaligus mengenepikan persoalan nilai-nilai baik dan buruk, tetapi tunduk kepada tindakan-tindakan manusia dan kuasa-kuasa pasaran sama ada yang berkaitan dengan kepentingan individu maupun masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama saya Aisyah Afwa binti Muhammad Nur, memegang nama matrik KBJ 2208102111. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang dipelajari oleh perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan agama Islam dan syariat Islam. Ia juga disedari dengan tauhid sebagaimana dirangkumi dalam rukun iman dan rukun Islam. Sistem ekonomi Islam ini perlu diwujudkan dalam setiap negara agar menjadi lebih maju dan berkualiti. Sememangnya kita ketahui bahawa ekonomi Islam ini wujud daripada zaman Rasulullah SAW lagi, kerana ia memberi impak yang positif kepada setiap negara yang mengamalkannya. Lebih mendalam lagi, sistem ekonomi Islam ini ialah satu sistem ekonomi yang menggunakan sumber-sumber alam ciptaan Allah dengan cara yang cekap dan adil, berlandaskan hukum-hukum syariat. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber rujukan utama dalam sistem ekonomi Islam. Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi Islam ialah Arab Saudi dan Malaysia. Akhir sekali, ciri ekonomi Islam perlu berasaskan kepada keadilan dan kebajikan. Aktiviti ekonomi haruslah dilakukan dengan cara yang betul dan adil serta tidak mengenepikan aspek kebajikan masyarakat. Masyarakat yang kurang berkemampuan sudah tentu akan hidup susah dan tidak mencukupi makanan atau kelengkapan diri. Kerajaan hendaklah berlaku adil dalam membantu masyarakat tanpa mengira bangsa, umur dan agama. Hal ini demikian kerana kebajikan dalam Islam bukan sahaja dapat memastikan kebajikan orang lain tidak terjejas, malah akan sama-sama meningkatkan kebajikan seluruh anggota masyarakat. Oleh itu, kebajikan Islam yang menyeluruh meliputi pelbagai aspek kesejahteraan dan kepuasan yang saling berkaitan antara satu sama lain akan meringankan beban setiap masyarakat yang susah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Bye.
Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah menjalankan sistem ekonomi Islam bagi memaju dan membangunkan kerajaan Islam pada masa itu. Disebabkan sistem ekonomi Islam yang baginda laksanakan inilah telah berjaya menjatuhkan sistem-sistem lain yang digunakan, di mana kebanyakannya hanya banyak menindas manusia dan hanya mengkayakan golongan tertentu sahaja. Di dalam Islam, sangat penting untuk berlaku adil dan melayan semua orang dengan baik. Ini bermakna tidak melakukan perkara yang keji ataupun tidak adil, seperti mengambil kesempatan ke atas orang lain, menipu ataupun tidak jujur. Islam juga mahu memastikan setiap orang mempunyai peluang yang adil dalam perniagaan dan tidak ada yang ditindas ataupun dimanipulasi sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Salah satu kepentingan ekonomi Islam yang diperkenalkan dan diamalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW ialah ekonomi Islam dapat menjana pelbagai hasil dan ianya melengkapi keperluan dan kehendak bagi memenuhi kemaslahatan masyarakat. Hasil yang diperolehi dapat menjana ekonomi sesebuah masyarakat, kerajaan ataupun organisasi. Hal ini kerana Allah telah menjadikan bumi ini tempat untuk manusia meneroka dan mengeksploitasi segala sumbernya. Sumber-sumber seperti petroleum, gas, tenaga, pertanian, semua hasil bumi ini dan berbagai sumber lain yang diperolehi mestilah digunakan dan disalurkan dengan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu, institusi ekonomi Islam adalah merujuk kepada Baitul Mal yang merupakan institusi yang menyelenggara sumber-sumber pendapatan negara serta tempat menyimpan barangan berharga dan harta amanah. Kepentingan Baitul Mal ini adalah dapat membasmi kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini kerana salah satu perkara dalam sistem ekonomi Islam ialah pengutipan zakat, di mana seseorang mengeluarkan harta tertentu dengan kadar yang tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu untuk diagihkan kepada golongan yang berhak ataupun tidak berkemampuan. Oleh itu, secara tidak langsung, masalah golongan kurang berkemampuan dapat diselesaikan. Oleh yang demikian, dengan penerapan sistem ekonomi Islam dan menolak sistem konvensional yang menindas masyarakat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, dapat memberi kepentingan kepada masyarakat, iaitu masyarakat dapat menikmati banyak manfaat dan keuntungan. Penerapan sistem ekonomi merupakan salah satu syarat hukum dalam Islam. Hal ini sangat penting bagi pendekatan sosial ekonomi umat Islam dan sosial ekonomi umat manusia secara keseluruhan. Dengan pelaksanaan sistem ekonomi Islam, kehidupan manusia akan lebih terstruktur dan aman, bebas dari penindasan pihak yang tidak bertanggungjawab. Islam akan menjamin kehidupan umat Islam dan juga bukan Islam. Oleh itu, marilah kita sama-sama melaksanakan tuntutan ini dengan membuat perubahan ke arah yang lebih baik, dan betapa pentingnya untuk kita melaksanakan sistem ekonomi berasaskan dengan tuntutan syariat. Hai, nama saya Nur Afrika binti Muhammad, memegang nombor ID KBJ 2208100215. Okey, hari ini saya nak mengulaskan tentang keistimewaan ekonomi Islam, iaitu syariah. Okey, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berteraskan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tauhid sebagai asas ekonomi syariah mempunyai kefahaman bahawa segala yang ada di alam ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semua alam dalam muka bumi ni Allah cipta, Allah yang maha besar menciptakan semua langit, bumi. Kita tahu kan semua tu. Okey.
Akibat daripada tauhid inilah, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini akan mengurus dan memanfaatkan sumber mengikut peraturan pemiliknya. Okey, dalam kegiatan ekonomi syariah, kita melarang sekeras-kerasnya perbuatan zalim. Salah satu bentuknya adalah amalan riba. Okey, amalan riba ni pun dilarang sama sekali dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun melarang perbuatan ini kerana perbuatan ini termasuk dosa besar. 7 dosa besar yang kita tahu. Okey, 7 dosa besar termasuk amalan riba. Riba ni adalah dosa besar, bukan dosa kecil-kecil, bukan biasa-biasalah. Okey, dalam Al-Quran pun menjelaskan bahawa melakukan riba adalah salah satu bentuk peperangan yang mencabar terhadap Allah dan Rasulnya. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Okey, kita tengok pada zaman kini kan, pada zaman sekarang ramai orang yang berduit lah. Selalunya orang berduit. Kalau ada kes-kes jenayah ke, kes-kes melibatkan hakim, lawyer, polis ke, kita nak selamatkan diri kan. Kita tengok kan, banyak sangat dalam media sosial, media. Okey, nak lari daripada masalah, okey, hulur je duit, bagi je duit, suap je rasuah kepada hakim, lawyer, polis ke, tak kira lah, suap je duit, selesai, dilepaskan, tak ada jenayah apa dah. Okey, tu bagi orang yang ada duit. Kalau orang yang tak ada duit, masuklah, kenalah penjara ke, kena hukum ke apalah. Okey, tu bahayanya rasuah ni. Okey, kalau kita tahu rasuah ni, kita orang-orang yang berduit tu, orang-orang yang melakukan rasuah tu, dia tahu rasuah ni berdosa besar, tapi dia buat kok. Sebab apa? Sebab iman dia tu dalam hati ni kurang lah kan. Dia macam tak kisah puasa, aku selamat dunia, tapi tak tahu akhirat nanti macam mana. Okey, jadi kita ni jangan tergolong lah dalam melibatkan kes-kes rasuah, riba ni. Okey, terdapat beberapa jenis riba dalam Islam, iaitu riba al-qard berlaku apabila sebarang kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada pinjaman pokok dikenakan ke atas pinjaman tersebut dan dipersetujui semasa pinjaman dibuat. Okey, sama ada dikenakan oleh pemberi pinjam atau ditawarkan sendiri oleh peminjam. Dalam erti kata lain, riba al-qard ni melibatkan sebarang pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Okey, riba jenis ini adalah yang paling popular dan banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Okey, contoh situasi riba al-qard ni, saya bagi contoh situasi. Okey, saya letakkan nama Ali dan Abu. Okey, Ali ni meminjam duit Abu sebanyak 1,200. Okey, tapi Abu ni meletakkan syarat Ali kena bayar balik ke dia ni, ke Abu ni, sebanyak 1,200. Dalam masa nak buat perjanjian tu kan, nak meminjam tu, Abu meletak dah syarat Ali ni kena bayar 1,200. Lepas tu kenapa kena bayar 1,200? Sebab 200 tu adalah riba. 200 tu adalah riba. Sebab sepatutnya kalau kita pinjam 1,000, kita kena bayar 1,000 lah kan. Tapi zaman sekarang kebanyakan macam tu. Okey, seterusnya riba jahiliah berlaku apabila sebarang manfaat atau kadar tambahan melebihi pinjaman asal dikenakan apabila bayaran pinjaman dilakukan melebihi tempoh yang ditetapkan, sama ada disebabkan kelewatan atau penangguhan. Okey, boleh juga dikatakan riba jahiliah ni adalah sebarang denda atau penalti yang dikenakan apabila pinjaman lambat atau menangguhkan membayar pinjaman seperti mana tempoh yang ditetapkan. Okey, saya bagi situasi berlaku riba jahiliah ni, iaitu saya bagi Abu dan Ali. Okey, Abu ni meminjam duit Ali sebanyak sekian-sekian lah, contoh 1,000 ke. Okey, lepas tu
Ali ni tetapkan dah Abu kena bayar dalam tempoh 5 bulan. Kena bayar dalam tempoh 5 bulan. Tapi Abu ni gagal bayar pada bulan kelima tu lah. Yang tetap syarat dah tu kan. Yang buat perjanjian dah kena bayar pada bulan 5 tapi dia gagal bayar pada bulan 5. Sebaliknya Abu ni bayar pada bulan ke-8. Ali pun menyebabkan Abu ni didenda atas kelewatan membuat bayaran. Okey. Seperti mana Ali memberi denda kepada Abu, contohnya kena bayar bulan 5 tapi Abu bayar bulan 8. Jadi kena penalti atau denda sebanyak sekian-sekian, contohnya 1,500 ke, kalau bayar, kalau lambat lagi kena bayar 2,000, naik semua. Okey, jelaslah bahawa mengenakan denda adalah riba. Okey, riba ni bukan sahaja berlaku apabila peminjam wang tetapi juga apabila meminjam barang. Okey, saya bagi contoh situasi. Okey, contohnya kita pergi ke perpustakaan untuk meminjam sebuah buku lah. Okey, lepas tu perpustakaan tu tetap dah tarikh kita kena bayar 15 bulan 9 2023 contohnya. Lepas tu kita kelewatan hantar buku tu. Lepas tu kita lewat hantar tu, perpustakaan pun mengenakan denda kepada kita. Kita kena bayarlah duit RM5 ke RM10 ke. Tu adalah kalau perpustakaan kita ambil duit tu adalah riba. Duit tu adalah riba. Okey. Bukan sahaja riba ni bukan sahaja duit tapi barang-barang pun boleh menyebabkan riba. Okey. Okey, yang telah kita tahui, riba ni menjadi salah satu dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Ya Rasulullah pun menjawab, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan had, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari peperangan, yang ketujuh menuduh zina. Okey, jelaslah sesiapa yang enggan dan masih berdegil untuk meninggalkan saki baki riba dalam kehidupannya dengan sengaja, maka ia akan berada dalam posisi peperangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Okey, seterusnya kesan daripada kita ambil riba ni, kita akan kehilangan berkat di dunia, iaitu harta mereka yang terbabit dengan riba mudah hilang atau habis melalui jalan yang tidak berfaedah. Okey, sehingga dia rasa miskin dan fakir walaupun dia mempunyai wang yang banyak, malah harta itu menjadi sebab ringannya dia untuk melakukan maksiat. Okey, maksudnya mudahnya untuk ia melakukan maksiat. Okey, kefasikan dan menghinakan diri dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala serta cenderung kepada rasuah, penipuan dan tamak harta. Okey, jelaslah di sini kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang baik, kita perlulah menjauhi amalan riba, rasuah sebab riba ni tergolong daripada dosa besar. Okey, bukan dosa yang kecil-kecil, bukan dosa yang kecil lah bagi, tapi dosa besar. Dosa besar tu dosa yang paling Allah marah, paling yang Allah murka kalau kita buat. Tapi kita nak jauhi daripada buat perkara-perkara, terlibat dengan perkara tersebut tu, kita perlu belajarlah. Kena ada agama, kita kena belajar, kita kena sentiasa meminta doa supaya Allah jauhkan kita daripada terlibat dengan perkara tersebut. Kita nampak ringan je kan riba tu, bagi duit je, benda-benda gitulah, kita nampak ringan je, tapi sebenarnya di sisi Allah murka, Allah marah mana-mana perbuatan tu. Sebab dalam Al-Quran pun menjelaskan benda tu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dah belajar, kita dah tahu riba ni apa-apa. Saya pun dah jelaskan berkaitan dengan riba. Jadi kita perlu jauhkan diri kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri.
Seterusnya, saya Nurnisa Sofia binti Razman yang memegang nombor ID KPJ 22081092. Seterusnya, bagi cabaran ekonomi Islam dalam era globalisasi. Terdapat beberapa cabaran yang perlu kita atasi untuk mencapai matlamat agar ekonomi Islam dapat dibawa perubahan setiap sistem ekonomi dunia yang berasaskan prinsip-prinsip Islam dalam era globalisasi ini. Antara salah satu cabaran ekonomi Islam dalam era globalisasi ialah merupakan pencanggahan ke arah pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang bermajoriti penduduk Islam. Oleh yang demikian, negara-negara berkenaan perlulah melaksanakan satu sistem yang sama supaya menjadi model kepada negara yang bukan Islam bagi melaksanakannya. Hal ini sudah dianggap sebagai satu cabaran yang menyeluruh. Kerana ini disebabkan ianya memerlukan komitmen yang bersungguh-sungguh dari seluruh negara untuk melaksanakan sistem ekonomi Islam yang unggul. Seterusnya, bagi cabaran lain terhadap umat Islam ialah harus mengambil setiap kesempatan daripada era globalisasi ini, iaitu cabaran dalam ekonomi baharu dan pembangunan teknologi yang pantas. Dari aspek ekonomi, negara-negara berkenaan itu tidak menutup semua pintunya daripada pasaran ekonomi sekitar dunia. Kerana sekiranya pasaran barangan sesebuah negara itu terlampau kecil, ianya akan mengakibatkan ekonomi akan terhalang untuk berkembang. Namun begitu, negara-negara yang berkaitan membebaskan diri daripada pegangan setiap negara maju, iaitu dari barat dan timur, bagi meneguhkan hubungan antara seluruh negara Islam dalam pelbagai aspek ekonomi seperti menjadi ahli OIC dan sebagainya. Selain itu, cabaran ekonomi Islam dalam era globalisasi ialah pengalaman sistem konvensional. Ianya dilihat dengan tidak baik dan akan menjadi tembok penghalang kebangkitan. Antaranya, contoh penyebabnya ialah beban hutang dari dan luar negara menjadi pembangunan ekonomi yang tidak stabil dan selainnya. Hal ini demikian kerana tiada persefahaman antara setiap negara dalam sistem ekonomi dan akan menyebabkan pergaduhan dan ekonomi tidak akan berkembang dengan baik. Oleh itu, sistem ekonomi Islam yang relevan dengan masyarakat Islam akan wujud apabila sistem ekonomi itu mempunyai orang-orang yang perlakuannya bersifat keislaman dan sebuah ekonomi yang bertunjangkan hukum dan institusi Islam. Akhir sekali, dalam era globalisasi ini, antaranya persaingan juga adalah salah satu sebab ekonomi besar yang sentiasa dikaitkan dengan sistem kemajuan dalam teknologi. Terdapat banyak juga ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang melengkapi diri dan pengetahuan ilmu tersebut. Antara ayat-ayat Al-Quran tersebut ialah maksud. Saya akan bacakan maksudnya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Assalamualaikum, nama saya Aina Nabila binti Muhammad Asri, memegang ID Matrik KPJ 2081020. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesimpulan daripada keistimewaan ekonomi Islam. Kesimpulannya, sistem ekonomi Islam ini menggunakan strategi yang halus yang tidak meninggalkan kesan yang mendalam. Ia juga sangat mementingkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pengetahuan semua, ia amat mengetengahkan golongan yang
hanya berkemampuan dan juga tidak berkemampuan. Oleh itu, ekonomi Islam ini diwujudkan adalah untuk ekonomi Islam ini semakin berkembang di dunia, terutamanya di negara yang kebanyakannya penduduknya beragama Islam. Ia amat mengikuti peraturan daripada Al-Quran dan juga Sunnah yang merupakan teks agama yang sangat penting. Selain itu, ekonomi Islam ini juga adalah satu kajian yang bagaimana manusia menggunakan sumber mereka untuk bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia mempunyai tugas penting dalam membangunkan ekonomi Islam. Antara tugasnya ialah memastikan setiap orang mempunyai perkara asas yang mereka perlukan seperti makanan dan juga tempat tinggal. Mereka juga amat memastikan semua orang mematuhi undang-undang dan melayan satu sama lain secara adil. Kerajaan juga boleh membantu mewujudkan pekerjaan seperti orang ramai boleh membuat wang dan menyara keluarga mereka. Masa depan negara amatlah bergantung kepada perancangan yang baik untuk pembangunan ekonomi dan memastikan perniagaan dijalankan secara adil. Kerajaan juga perlu memastikan tiada rasuah atau ketidakadilan dalam ekonomi Islam. Mereka juga perlu mendidik dan mengajar erti ekonomi Islam sejak di bangku sekolah supaya semua masyarakat memahami cara ekonomi Islam berfungsi dengan membuat pilihan yang baik. Ini akan membantu negara berkembang dan mengelakkan perkara buruk daripada berlaku. Sekian daripada saya.